Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Empat belas lelaki tempatan ditahan kerana disyaki terlibat dalam beberapa kes kecurian kabel. Pemeliharaan ekosistem, pemindahan teknologi dan memperkukuh infrastruktur dapat mengimbangi kemajuan tenaga boleh diperbaharui. Kedutaan Jepun di negara ini petang tadi menganjurkan Majlis Penyampaian Sijil bagi ujian kefasihan bahasa Jepun JLPT. Ia berlangsung di kediaman Duta Jepun di Kampung Sungai Tilo. Penyampaian sijil kepada 73 penerima disempurnakan oleh Tuan Terutama Kekuatan Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir, Dr. Chin Weke, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. JLPT adalah kaedah untuk menilai dan mengesahkan kemahiran penutur bukan asli bahasa Jepun. JLPT 2026 akan diadakan pada 6 Disember 2026. Permohonan akan dibuka mulai Ogos hingga September ini. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan indeks harga hartanah kediaman RPPI bagi suku keempat tahun 2025. Indeks dihasilkan dengan data yang diperoleh daripada bank-bank di negara Brunei Darussalam dan diterbitkan dengan kerjasama pihak Kementerian Pembangunan, khususnya Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. RPPI mengukur kadar perubahan harga hartanah kediaman persendirian yang dibeli oleh isi rumah dari masa ke masa. Pada suku keempat tahun 2025, RPPI dicatat pada 93.2, menunjukkan peningkatan sebanyak 4.1% tahun ke tahun berbanding dengan suku keempat tahun 2024 dan peningkatan sebanyak 5.1% berbanding dengan suku ketiga tahun 2025. Berdasarkan data pinjaman pembiayaan yang diperoleh daripada bank, sebanyak 128 transaksi pembelian hartanah kediaman persendirian dicatat pada suku keempat tahun lalu. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 31.6% berbanding suku ketiga tahun 2025 dan penurunan sebanyak 12.9% berbanding tahun sebelumnya. Pada suku keempat 2025, sebahagian besar transaksi adalah bagi pembelian rumah berasingan diikuti oleh rumah teres, rumah berkembar, pangsapuri dan tanah. Harga median bagi pembelian kesemua jenis hartanah kediaman persendirian adalah $249,500 Brunei pada suku keempat tahun 2025. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 8.5% berbanding dengan suku ketiga tahun 2025 dan peningkatan sebanyak 3.7% berbanding dengan suku keempat tahun 2024. Dari segi lokasi, kebanyakan pembelian hartanah persendirian terletak di daerah Brunei dan Muara, diikuti daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong pada tempoh yang sama. 5 buah mukim yang merekodkan jumlah transaksi yang tertinggi iaitu Mukim Kilanas, Mukim Gadong, Mukim Sengkurong, Mukim Berakasbi dan Mukim Lumapas. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB. Maklumat terkini mengenai RPPI juga boleh didapati melalui akaun Instagram BDCB @centralbank.brunei. Agama Islam menganjurkan masyarakat untuk sentiasa mengasihi dan menjaga anak-anak yatim dengan ihsan.
Kasih sayang terhadap mereka bukan sekadar amalan mulia, malah ia adalah satu tuntutan agama yang disebut secara jelas dalam Al-Quran. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Menjadi Sinar Buan Anak Yatim. Perlu diketahui bahawa menyantuni anak-anak yatim tidak bererti kita perlu menjadi penjaga mereka atau mengambil mereka sebagai anak angkat. Kita masih boleh membawa harapan dan kebahagiaan dalam hidup mereka melalui pelbagai cara, antaranya pertama, menyumbang kepada rumah kebajikan atau dana anak yatim. Kedua, menaja pendidikan mereka. Ketiga, menziarahi dan menggembirakan mereka. Keempat, menyediakan keperluan asas seperti pakaian, makan, minum dan seumpamanya. Kelima, menjadi tempat bertanya dan bimbingan apabila mereka sangat memerlukan. Sambutan Hari Raya terus diadakan oleh pelbagai pihak. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kumpulan Belia dan Beliawanis Masjid Senegara petang tadi mengadakan majlis penyerahan surat lantikan jawatan kuasa tertinggi bagi sesi 2026 hingga 2028 dan penyampaian sijil penghargaan kepada jawatan kuasa tertinggi bagi sesi 2024 hingga 2026. Penyampaian surat lantikan dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga diselajurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis diadakan di Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kerong. Sebagai penghargaan kepada pelanggannya, rakan kongsi dan pihak berkepentingan, Bank Baiduri menganjurkan Baiduri Silaturahim sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung baru-baru ini di Tempaya, Brunei. Hadir Yang Amat Mulia Pengenalan Muda Dr. Abdul Fattah, Pengerusi Bank Baiduri. Majlis merupakan sebahagian dari perusahaan berterusan bank mengukuhkan hubungan dengan pelbagai pihak yang telah memberikan sumbangan kepada bank berkenaan. Jawatan Kuasa Takmir Muslimah dan Kelas Al-Quran dan Mukadam Masjid Raja Isteri Pengenalan Anak Hajah Soleha, Kampung Rimba, pagi tadi menganjurkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Pengisian majlis ceramah motivasi yang disampaikan oleh Awang Ali Yusri bin Haji Ghafur, Kaunselor Pelawan Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan penolong Profesor Adjunct Universiti Brunei Darussalam. Majlis antara lain bertujuan untuk memperkukuhkan lagi ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Allahumma makasih. Okay? 14 lelaki tempatan telah ditahan kerana disyaki terlibat dalam beberapa kes pencurian kabel sejak Januari hingga April tahun ini di beberapa lokasi di seluruh negara. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB memaklumkan hasil siasatan awal mendapati kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa kumpulan yang berasingan. Tangkapan berjaya dilaksanakan melalui operasi bersepadu antara daerah-daerah polis bersama agensi penguatkuasa lain serta kerjasama pihak keselamatan syarikat yang terlibat. Kegiatan-kegiatan jenayah melibatkan kerosakan terhadap infrastruktur awam termasuk kemudahan utiliti milik kerajaan dan syarikat telekomunikasi yang mengakibatkan gangguan perkhidmatan kepada orang ramai. Jumlah kerugian keseluruhan dianggarkan melebihi $300,000 Brunei.
Antara tangkapan yang dibuat adalah 3 suspek berumur antara 26 hingga 56 tahun ditahan berikutan kes kecurian kabel milik Jabatan Perkhidmatan Elektrik di kawasan Bukit Sahih, Kampung Lumapas. Di daerah Tutong, 3 suspek berumur 38, 40 dan 50 ditahan pada 19 Mac lalu kerana disyaki terlibat dalam kes kecurian kabel di kawasan Kampung Patnunong. Sementara 2 suspek, seorang bapa berumur 36 tahun bersama anaknya yang berumur 14 tahun ditahan oleh daerah polis Temburong pada 3 Mac berhubung kes kecurian kabel elektrik di kawasan sebuah syarikat cucian batu di Kampung Selangan. Di daerah Blain, 3 lelaki tempatan berumur antara 21 dan 39 tahun ditahan pada 4 dan 7 April kerana disyaki terlibat dalam beberapa kes kerosakan kabel fiber optik milik UNN di kawasan Labi. Dan pada 6 April lalu, daerah polis Brunei Muara telah menahan 3 lelaki tempatan berumur 16, 23 dan 34 tahun berhubung beberapa kes kecurian kabel elektrik di kawasan Kampung Lumapas, Kampung Mentiri dan Kampung Beribi. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berwaspada dan segera melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa melalui talian kecemasan 993. Persidangan isu-isu global Sekolah Antarabangsa Brunei kali ke-21 menumpukan kepada matlamat pembangunan mapan ke-7 tenaga mampu milik dan bersih. Persidangan yang disertai lebih 300 delegasi dari 23 buah sekolah dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan serta disokong oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Suruhanjaya Tinggi Australia dan Suruhanjaya Tinggi Britain di negara ini. Acara diadakan pagi tadi di kampus ISB di Kampung Selambigar. Persidangan antaranya diisi dengan sesi pembentangan oleh para penceramah serta perbincangan jawatan kuasa. Delegasi persidangan membahaskan dan memutuskan penyelesaian berkaitan kepada tenaga mampu milik dan bersih dengan tajuk perbincangan menumpukan kepada mengimbangi kemajuan tenaga boleh diperbaharui dengan pemeliharaan ekosistem, memastikan pemindahan teknologi, keselamatan tenaga dan memperkukuh infrastruktur untuk meningkatkan daya tahan. I initially started my career as an environmental officer with the government agency, and then from there. Seorang lelaki berbangsa Cina melafazkan 2 kalimat syahadah dalam majlis pengislaman semalam di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Majlis pengislaman bagi Muhammad Adam Chan bin Abdullah disempurnakan di hadapan para pegawai dan kaki tangan bahagian pembangunan dakwah Pusat Dakwah Islamiyah. Statistik pengislaman di negara ini terus menunjukkan perkembangan dengan 80 orang telah memeluk agama Islam sejak awal tahun. 35 daripadanya adalah dari daerah Brunei dan Muara.